وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Firman Allah SWT dalam ayat ke-88 dan 89 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahu Allahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah pun mengutuk mereka kerana keingkaran mereka, maka sedikit sangat di kalangan mereka yang beriman. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka telah pun selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat bantuan kedatangan Nabi bagi memperoleh kemenangan ke atas orang-orang yang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, maka mereka ingkar. Dengan sebab itu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas orang-orang yang ingkar. Ini masih lagi merupakan penjelasan tentang golongan Yahudi. Setengah para ulama tafsir seperti yang disebut oleh Ibn Abi Shaybah, Ibn Abi Hatim, Asy-Syaukani, mereka ni merupakan ahli tafsir. Nah, tafsir Quran ni tuan-tuan tak boleh tafsir pakai pandangan sendiri. Mesti kita berasaskan kepada yang paling hebat sekali, tafsir Quran dengan Quran. Maknanya ayat Quran yang kita tak faham tu ayat Quran lain yang menerangkan tentangnya. Contohnya, kalau penterjemahan itu dekat, nah, surah At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu as-saqib. Allah SWT gambarkan At-Tariq. Apa mana Tariq itu? Allah sendiri yang jawab. Itu tafsiran yang paling hebat. Tapi dalam pada itu ada ayat yang memerlukan penjelasan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah hadis untuk menerangkan maksud yang terdapat dalam Quran. Dan tak cukup hadis, maka ada pandangan para sahabat. Dan tak cukup pandangan para sahabat, pandangan para fuqaha membandingkan di antara dalil-dalil yang ada dalam Quran. Sebagai contohnya tuan-tuan, dari sudut fiqahnya, kalau kita bincang, dalam hadis ada mengatakan orang berkahwin dengan Quran saja, Quran menjadi maharnya. Tapi agak tuan-tuan, kalau berlaku pada hari ini sesuai lagi tak? Boleh tak? Maharnya adalah Al-Quran. Tak boleh tuan-tuan. Ramailah orang jahat, orang fasik yang akan ambil kesempatan di atas orang perempuan. Duit ada, nak upgrade kereta boleh, nak enhance parabola kat rumah boleh, tapi nak kahwin tak nak keluar duit. Dalam hadis kata kahwin dengan Quran saja. Quran menjadi maharnya. Baca Quran, hafal ayat tertentu, surah tertentu, itulah mahar. Kena ikut apa yang ada dalam hadis lah. Tak boleh tuan-tuan. Jadi tak semua benda yang ada dalam hadis diamalkan seperti itu. Dalam hadis yang lain, sebagai contohnya, Nabi SAW telah pun bagi amaran, orang yang tak datang sembahyang sedangkan azan berkumandang dia dengar, bakarlah rumah dia. Itu amaran yang tegas tu. Tapi ada tak dibuat oleh para sahabat selepas wafatnya Nabi SAW? Mereka adalah golongan yang paling faham kepada Quran dan juga sabda Nabi, hadis Nabi. Ada Abu Bakar bakar rumah orang tak pergi sembahyang subuh ada? Tak ada tuan-tuan. Maka dalam hadis kadang-kadang dia membawa maksud yang lain. Tak boleh dibaca macam tu kita nak terjemah terus.
Tambahan pula kita dah duduk pada kurun-kurun yang terkemudian, kejahilan bermaharajalela, dan bahasa yang digunakan pun ada benda yang kita tidak faham. Itu dia perkara yang kita kena faham. Oh, tak ada saya baca Quran saya boleh terjemah terus. Tak boleh tuan-tuan, bukan begitu gayanya. Kita mesti merujuk kepada tafsiran ayat yang lain. Kalau tak ada, cari dalam hadis pula. Kalau tak ada hadis, tengok pandangan para sahabat. Tak ada pandangan para sahabat, tengok lagi pandangan para fuqaha. Dan para fuqaha ini memfilterkan apa yang terdapat dalam Quran, dalam hadis. Begitu gayanya. Contohnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kena kunut subuh. Tapi penilaian para ulama Hanabilah, mereka tidak kunut subuh. Hanya Syafi'iyah saja yang kunut subuh. Sebab kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, mereka tidak kunut. Memanglah dalil yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sahih. Tapi para fuqaha yang membincangkan perbezaan pandangan mengatakan bila masanya Sayyidatina Aisyah pergi hadis sembahyang subuh di masjid. Nampak tuan-tuan? Ini cara berfikir mereka. Nampak tuan-tuan? Jadi janganlah kita beranggapan semudah itu. Saya baca Quran saya tafsir, apa masalah? Masalah kejahilan kamu tak faham maksud yang dikehendaki itu. Kerana dia perlu kepada pemeringkatan, penjelasan seperti yang digambarkan tadi. Jangan ada orang jahil berkata, apa mazhab-mazhab ni? Kamu faham sangat ke Quran dengan hadis? Dalam bahasa Arab dia ada majaz. Majaz ni simpulan bahasa. Macam saya gambar pada tuan-tuan, dia baru masuk Islam lah. Masuk tu adalah satu penggunaan yang memahamkan kita bahawa dia bertukar agama. Tapi Islam bukan bangunan untuk dimasuki, betul tak? Kalau kita kata pada budak, jangan berkaki ayam, itu maksud dia tuan? Tak berselipa kan? Dilarang masuk dalam bilik ini melainkan kaki tangan sahaja. Orang Indonesia baca ayat ni dia ketawa tuan-tuan. Dia tak faham. Padahal bahasanya rumpunnya sama macam kita. Kaki tangan itu simpulan yang merujuk kepada, maknanya hanya staf saja. Jadi dalam Quran, dalam hadis pun ada penggunaan macam tu. Tak sewenang-wenangnya boleh dibaca, nanti orang jahil semua bagi pandangan. Orang gila berjalan pun berkata, Quran cakap macam ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, begini disiplin ilmu tafsir. Ya. Jadi bila kita baca, dengar tafsir, kalau orang mentafsirkan Quran tidak ada pandangan para ulama, tidak ada hadis, tinggalkan majlis ilmu tersebut. Nampaknya yang mendakwa dia mentafsir Quran ni jahil sebenarnya. Kalau dia tidak baca bagaimana masakan dia boleh tafsirkan Quran, dia mesti sebut Ibn Abbas kata apa, Nabi sebut apa, para fuqaha kata apa. Barulah datang pandangan yang boleh kita selaraskan dengan isu semasa. Itu ilmu tuan-tuan. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Baik, dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan bahawa golongan Bani Israel Yahudi berkata dengan sombongnya, hati kami telah tertutup. Itu satu pandangan. Tapi Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Shaybah, Al-Mawardi mengatakan bahawa wulf ini juga bermaksud wi'a. Wi'a ni aw'iyah, bererti tempat untuk mengisi segala macam hikmah, pengetahuan. Jadi mereka berkata, kami ni orang yang bijak, kami orang pandai, kenapa benda ini kami tak pernah terfikir? Seolah-olah begitu tuan-tuan. Jadi ada dua maksud yang dikehendaki. Yang pertama, kalau kita ikut terjemahan yang lumrah kita baca, mereka mengatakan tertutup. Betul juga perkataan wa qalu qulubuna gulf. Gulf ini dia perkataan, kalau bahasa Arab aghlaf. Aghlaf ni maknanya tertutup. Kalau orang belum sunat, orang Melayu panggil kolof. Sebenarnya perkataan Arab dia gulf, aghlaf, maknanya terbungkus. Kalau kita kata ghallaf tu saif, aku telah memakaikan pedang itu dengan apa dia punya luar tu dipanggil apa? Sarung. Sarungnya. Aku memakaikan pisau dengan sarungnya. Jadi ghallaf tu, ini bahasa Arab. Jadi menutup. Jadi dua makna yang dikehendaki. Sama ada maksudnya hati kami telah tertutup daripada mendengar kebenaran, ataupun yang kedua, hati kami telah penuh dengan kebijaksanaan. Tiba-tiba engkau bawa datang benda yang baru, wahai Muhammad. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir. Sentiasa mereka mentafsirkan dari perspektif yang berbeza, dan ini juga menyebabkan perbezaan hukum itu berlaku kerana penjelasan yang berpandukan kepada
kefahaman masing-masing. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kedua-duanya betul lah. Kalau telinga telah tertutup, maknanya tak mau dengar lagi. Kalau hati telah penuh dengan pengetahuan, tak mau terima lagi. Dah lah, tak payah pergi lagi, saya dah pandai. Seolah-olah begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bala alahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Tapi Allah telah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka, dan hanya segelintir saja yang beriman. Dan bila datang kepada mereka Al-Quranul Karim daripada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa sebelum itu. Dan sebelum itu mereka telah minta pertolongan kepada Allah supaya mereka ni menang lawan dengan orang Arab. Kata Imam Syaukani dan tafsirnya Fathul Qadir, orang-orang Yahudi ini mereka duduk di Madinah, kesan daripada pelanggaran di Baitul Maqdis oleh seorang maharaja yang besar, maka mereka berpecah lagi ke Eropah, lagi sebahagiannya ke Madinah. Itu sebab orang Yahudi pada hari ini bercita-cita besar untuk menghimpunkan semula daerah Timur Tengah itu di bawah jajahan mereka. Bukan Israel saja, dia nak pergi sampai ke Mesir, kerana dia anggapnya Mesir itu pernah didiami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah Nabi di kalangan Bani Israel, daripada datuknya Ishak, Yaqub, Yusuf. Maka itu tempat yang pernah didiami oleh datuk nenek moyang mereka. Dan mereka juga bercita-cita untuk merampas sampai ke Madinah, kerana Madinah pernah didiami oleh orang Yahudi pada zaman Nabi SAW. Itu cita-cita Yahudi yang besar. Dari sudut geografinya mereka bercita untuk menawan habis semua kawasan itu, bukan Gaza sahaja. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mereka ni bila balik dengan orang Arab, bersisir dengan orang Arab, padahal orang Arab adalah penghuni asal tempat tersebut. Maka bila mereka bergaduh bersisir dengan orang Arab, mereka akan kata, nanti akan datang seorang Nabi, kami akan bersama dengan Nabi itu, kami bunuh kamu semua, macam matinya Iram dan juga Ad. Dulu kaum Iram, kaum Ad, kaum Samud pernah dihapuskan oleh Allah. Kami akan bunuh kamu macam Allah telah menghapuskan puak-puak itu semua. Mereka kata begitu. Bahkan dalam doa mereka pun mereka berdoa, Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uth li akhir zaman alladhi najidu na'tahu fit Taurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dengan datangnya seorang Nabi yang akan dibangkitkan akhir zaman nanti, yang mana kami telah mendapati sifat dan ciri-cirinya dalam kitab Taurat. Mereka berdoa seperti itu. Tuan-tuan, tiba-tiba bila Allah SWT utuskan Nabi ini di kalangan orang Arab, maka mereka telah pun menolak, mereka kufur, mereka ingkar, mereka tidak membenarkan, hanyalah kerana dengki bagaimana kenabian boleh berpindah daripada kami kepada orang Arab. Orang yang dimusuhi itu, Aus dan Khazraj, yang Nabi telah pun satukan nama mereka dengan nama Ansar. Itu sebab Allah gambarkan di sini, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bila datang Nabi dari kalangan yang telah diketahui dalam Taurat penjelasan sifat ciri-ciri tentangnya, mereka kufur pada Nabi tersebut, maka tentulah laknat Allah SWT layak ke atas orang-orang yang kufur, iaitu mereka. Ya, jadi inilah perkara yang dapat kita fahami daripada ayat Allah SWT. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.